Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Ustaz Bukhari selaku pengurusi majlis, yang berbahagia Puan Salihah, isteri kepada yang berhormat Adun Wakaf Baru, yang berbahagia tuan rumah Ayah Mat dan isteri, Encik Rusli selaku ketua pemuda kawasan Ketua Pemuda Tun Wakaf Baru, Ketua-ketua cawangan, Ketua UPU, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi lega mari penceramah utama kita pada malam ini. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinannya dapat ambo pertama kalinya menjejakkan kaki di cawangan Padang Mandu. Padahlah Mandu dah. Jangan orang Mandu tak cukup nak mengundi pilihan raya ke-13. Jadi sari dua ni kuat benar terik oleh tupak. Betulnya semalam perkahwinan anak saudara kepada Datuk Speaker ataupun akan jadi berkah Datuk Speaker. Anak saudara dituju, anak saudara ambo juga lah. Jadi 3 orang anak saudara dia di kawasan Tupak. Dalam Dun Wakaf Baru ni, Kapuana sini juga Dun Wakaf Baru. Kapuana sore, lepas dituju sore, di Pulang sore. Jadi ambo pula betul lagi tadi sekolah nak hak Tupak. Jadi mari kau ni pula. Takut nak tambah lagi kau ni tak lah. Jadi alhamdulillah tengok kerama tu serupa tak habis lagi pilihan raya. Betul lah yang berhormat Adun sebut tadi. Kalau pilihan raya pula kat kira siapa bersih lah Dun Jar kecil ni ataupun UPU Jar kecil yang masih lagi tebal dengan orang yang duduk pintu daci. Jadi kalau mana-mana pergi lah ke Kota Baru kemarin, kita mendengar ceramah daripada calon PAS wanita non-Muslim ataupun wanita belum Islam, anak beranak ataupun keturunan dengan gubala yang disebut oleh pengurusi majlis tadi. Kalau dengar ceramah dia pada waktu ialah pada boleh tahu belaka dah cemburu. Bagaimana keyakinan seorang India beragama Hindu, tetapi apabila beliau membaca sehelai demi sehelai, lembaran demi lembaran perlembagaan PAS, kita baca betul. Masuk syarat agung pun cari. Kalau ada benda masalah cari, pakat tak tahu belaka. So kau nak baca, jadi lepas ni kena balik baca. Ambo tak baca habis juga. Balik ni kena balik baca. Malu ke calon non-Muslim tu dikata dia sanggup menjadi calon PAS walaupun dia seorang Hindu, seorang bukan Islam, tetapi apabila dia membaca lembaran demi lembaran perlembagaan PAS, dia kata tak ada sebab untuk dia tidak berkorban untuk menjadi calon PAS di Johor Baru, di Johor. Tak ingat Dun mana? Di Dun Tiram. Begitu keyakinan seorang non-Muslim. Kita dengar daripada ceramah dia rasa malu sendiri kita.
dan teori kita dari kalangan orang Islam, dari kalangan orang Melayu, masih lagi tidak mahu memahami Islam, tidak mahu menjunjung arahan daripada Allah dan Rasul. Jadi kalau buat pula pilihan raya, insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang, yang ke-13, kita sapu bersih seluruh Malaysia, insya-Allah. Tapi kena video start lah ni lah. Dan tahniah lah kepada UPU ataupun UPU Jal Kecil di atas anjuran ceramah. Patutnya ceramah ni dekat-dekat musim pilihan raya baru ceramah. Lepas pilihan raya ni nak relax. Tetapi alhamdulillah, dan tahniah kerana meneruskan usaha ini supaya rakyat semua terus mendapat maklumat, supaya sokongan berkekalan di atas dasar faham dengan apa yang sedang berlaku di dalam negara kita. Dan alhamdulillah, kita seharusnya menyebut kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memanjangkan umur kita untuk sama-sama kita menyaksikan tahun kemenangan bagi parti Islam, khususnya kita di negeri Kelantan. Sebab kita ingat selepas berlakunya PRU ke-11, kita dalam keadaan yang agak moyok, benih 2 kursi. Lepas tu berlaku pula pilihan raya kecil, penuh dengan penipuan, maka kalahlah kita, tinggal 1 kursi. Tetapi dengan izin Allah, walaupun hanya dengan 1 kursi, tapi kita mampu meneruskan agenda kerajaan PAS di negeri Kelantan dengan tidak banyak masalah. Gedebar buruk. Dan pilihan raya baru-baru ini hasil daripada asakan daripada UMNO Barisan Nasional. Kau gedebar buruk kita. Tak gedebar apa? Pemuda daripada Rembang dengan set-set gagok hitam, pakai spek hitam, pakai t-shirt hitam, melangkah slogan 18 tahun pada dia. Dengan PT-nya, dengan usaha mereka untuk mengumpulkan orang-orang muda untuk kembali mengundi UMNO di Kelantan. Tetapi betul lah Gubala baca tu, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah juga merancang, dan perancangan Allah itu adalah lebih baik, dan kita tidak tahu apakah perancangan Allah sebenarnya. Pada pilihan raya yang ke-11, Amba ingat dalam muktamar PAS, Datuk Presiden ada membacakan ayat, tak ingatnya pula, yang lebih kurang maksudnya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi ada sains-sains kata Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Jadi ada sains-sains kata pertolongan Allah wan kok dengan lepas kok Kelantan tinggal 2 kursi. Jadi rupanya pertolongan Allah itu dalam pilihan raya yang ke-12. Jadi alhamdulillah kita masih hidup, masih bernyawa untuk menyaksikan kemenangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun mereka menggasak negeri Kelantan dengan asakan yang begitu menakutkan kita, tapi alhamdulillah akhirnya Allah memberi lebih dari apa yang kita jangkakan. Kita jangka dalam 27 kursi, tapi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih memberikan kepada kita 39 kursi. Allah tu pemurah dan pengasih sungguh. Puak-puak dia minta 1 kursi. Tak? Gambar Datuk Wah 1 kerusi.
satu undi untuk Kelantan. Supaya minta sokusi lah. Tapi Allah tu pemurah pengasih, Allah bagi juga ke dia ni kursi. Jadi itulah sejak daripada keputusan pilihan raya baru-baru ini, kita lihat banyak benda yang berlaku, tak ada yang nak ambak. Yang kutuk Islam Hadari tadi dan pembongkaran yang berlaku setelah kita memenangi 5 kerajaan daripada negeri yang kita tidak sangka-sangka. Hadari mampu dah Islam Hadari. Ya, Mufti Perlis pun sebut, baru sebut Mufti Perlis. Sepatutnya bukan Islam Hadari, pemikiran Hadari. Baru khabar juga Mufti Perlis pun. Tutup kali. Tutup kedai. Jadi hasil daripada kerajaan Pakatan Rakyat dapat memerintah negeri yang lain, 5 negeri yang lain, maka kita lihat bagaimana BPR ni akan jadi makin sibuk. Kerana terpaksa mendalami kes-kes rasuah yang begitu banyak yang berlaku sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Nak ingat lah ni. Tapi jadi payah sikit. Sebab puak-puak UMNO ni tidak gentleman. Bila dia kata dia masuk pejabat, buat lagi file, bakar file. Sehingga kita nak mula daripada mana? Mula daripada file kosong. Adalah ramai juga start kosong. Dan pembohongan yang berlaku begitu banyak sekali. Antara lainnya menyatakan bahawa kerajaan Selangor hak baru di bawah Pakatan Rakyat inilah yang telah meluluskan ladang babi di Sepang. Padahal pokok dia antara yang terlibat seperti mana yang telah didedahkan oleh ahli daripada NCA. Dia mendedahkan bahawa ladang babi ini adalah hasil usaha daripada kerajaan dulu, kerajaan K. Toyo, yang diuruskan oleh setiausaha politik K. Toyo sendiri, berusaha sama dengan satu syarikat daripada Jerman untuk membiak babi di Sepang. Patutlah ni duk tuduh ini adalah hasil usaha daripada kerajaan baru. Sebenarnya ini adalah projek yang telah diurus terlebih dahulu oleh kerajaan yang lama. Jadi banyak perkara-perkara yang pelik berlaku. Dalam pilihan raya yang ke-13 sikit lagi, insya-Allah kita akan tengok puak-puak UMNO pakat tak saya jadi calon. InsyaAllah. Pasal kalau jadi calon, kalau satu hal habis pitih, letih, seruk tekuk, boleh berapa satu. Tapi hak tak jadi calon, hak duk berehat di Australia, kabar-kabar boleh jadi menteri undang-undang. Tak tahulah apakah maslahat daripada Paulus melantik Zaid Ibrahim sebagai menteri undang-undang. Betul. Kita kenal Zaid Ibrahim tu orang yang lawan hudud. Dan kita dengar ura-ura bahawa di antara perkara yang dia akan buat ialah untuk meluluskan undang-undang supaya mana-mana orang yang nak murtad boleh murtad dengan mudah. Sebab kita tahu Zaid Ibrahim inilah antara orang yang menjadi penyokong kepada IFC, yang menyokong supaya manusia ataupun orang-orang kalau nak bebas agama diberikan kebebasan. Dialah di antara orang yang menandatangani memorandum kepada Perdana Menteri supaya diberikan kebebasan kepada sesiapa saja yang nak keluar masuk dalam urusan agama. Jadi apa nak jadi pada negara kita? Mungkin kita nampak ni baiklah berkali Zaid meminta supaya Perdana Menteri
ataupun bekas Perdana Menteri memohon maaf pada hakim-hakim yang telah dipecat. Dan kita baca dalam akhbar bagaimana Perdana Menteri telah menjanjikan ganjaran keuangan. Ni jahat dia buat salah pecat orang, upah. Upah kepada Tun Saleh Abbas dan beberapa hakim yang telah dipecat secara tidak betul dalam tahun 88. Dia ingat dengan bagi duit selesai segala-galanya. Sedangkan kita tahu apa yang berlaku dalam kes video Lingam, di mana hakim boleh dibeli dengan begitu saja. Ketua Hakim Negara, satu kedudukan yang sangat tinggi, yang berperanan sangat penting dalam negara kita, boleh ditentukan oleh seorang peguam. Hak ni pun tak selesai. Dan dalam kes ini juga kita terkejut bila mendengar kenyataan daripada Setiausaha Lingam itu sendiri yang menyatakan bahawa BPR ni patut cegah ataupun siasat orang yang dilaporkan sebagai rasuah. Tetapi Setiausaha Lingam itu royak bahawa dia sendiri diberikan ataupun ditawarkan RM3,000 oleh BPR supaya duduk dia, jangan koyak gapo-gapo. RM3,000. Inilah keadaan dalam negara kita yang dihasilkan setelah 50 tahun Barisan Nasional memerintah tanpa check dan balance, tanpa boleh diperiksa oleh mana-mana pihak. Sebabnya tidak ada pembangkang yang kuat. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menyaksikan bahawa rakyat Malaysia pada hari ini sudah celik dan sudah khabar. Tapi malang sekali, hak celik itu ialah dari kaum India dan kaum Cina. Hak Melayu tak berapa nak khabar. Jadi kita kena kerja kuat untuk menyedarkan orang-orang Melayu supaya kembali kepada Islam yang sebenarnya. Marilah bersama-sama kita untuk sama-sama kita mendukung arahan Allah dalam Al-Quran dan mengikuti contoh yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dari Kelantan, tuan-tuan telah memenangkan kami untuk terus memerintah di Kelantan. Dan tuan-tuanlah yang telah menjadi contoh yang insya-Allah telah membakar semangat rakyat di seluruh Malaysia untuk berani melakukan perubahan. Dan hari ini alhamdulillah kita telah menyaksikan perubahan yang telah berlaku. Cabaran yang ada di hadapan kita ialah bagaimana kita hendak mengisi kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini membuka satu lembaran yang baru bagi kita di Malaysia, terutamanya dari sudut perpaduan dalam arti kata yang sebenarnya. Ya, kalau kita lihat apa yang di dalam perbualan saya dengan saudari Kemuta, calon non-Muslim PAS yang pertama, yang baru kita faham. Pasal kita ingat kuat promosi filem Tamil dengan Listed tu. Pasal kalau dengar Tamil ataupun India, sebab orang tua kita berkata jumpa ular keling, kakak keling dulu dah. Kalau sebut keling sama dengan malu, kena sebut India. Jadi ini salah faham. Tanggapan yang kita dapat daripada orang-orang kita, orang tua kita yang tidak menyelami budaya dengan begitu mendalam. Ya, sebab bila kita dalam perbincangan, kita tahu bahawa dia pun suka kita juga. Dia pun ingat semua orang Melayu ni malas. Semua orang Melayu ni tak semaya, tak puasa. Sebab apa? Sebab dia kata saing dia semasa dia bekerja di bank di Johor Bahru. Saing dia kalau
boleh puasa, suruh dia beli makan ni. Dia pun ingat semua orang Melayu lagu tu. Nama je Islam, waktu nak puasa, patut semaya bel. Jadi bila dia bersama dengan kita dalam PAS, barulah dia mula mengenali apa itu Islam. Dan kita pun kena cubalah memahami budaya kaum lain supaya kita dapat mendekati mereka. Dan inilah lembaran dakwah yang baru, yang terbuka luas, yang kita kena ambil peluang. Mungkin bagi kita di sini pendekatan kepada kaum Siam. Tak tahulah dekat Jan ada ke tak. Tapi kalau bawah tu ramai lah. Bagaimana kita mesti berusaha untuk memberi kefahaman supaya Islam tidak dilihat sebagaimana yang digambarkan oleh media, oleh pihak barat terutamanya. UMNO tu royak puak kita negara, menyamakan kita dengan Al-Qaeda dan sebagainya. Dia pun faham lagu tu juga rupanya. Kaum pemutar dia kata bila sebut Islam, mula dia ingat Islam ni agama yang penuh dengan keganasan. Tapi bila dia baca perlembagaan PAS dan bila dia bergaul dengan WEPAH, barulah dia faham bahawa Islam itu tidak begitu. Islam itu ialah rahmat untuk sekalian alam. Jadi tugas kita ni ialah bagaimana kita hendak menghayati Islam supaya benar-benar Islam kita dapat terjemahkan dalam kehidupan kita, supaya rakyat khususnya di Ramli Kelantan dapat benar-benar merasai nikmat Islam sebagai satu agama yang rahmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi oleh kerana hamba ni juga telah diamanahkan satu tanggungjawab yang besar sebagai ahli mesyuarat kerajaan, menjaga wanita, keluarga dan kesihatan. Kalau wanita cakup keluarga tu semua hadir, dia ada berlaku lah tak? Wanita ada, keluarga ada, ketua keluarga, anak keluarga, cucu keluarga, tok keluarga ada berlaku. Jadi yang ini menyuruh supaya kita semua menjadikan diri kita ini sebagai titik tolak untuk mengisi kemenangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita, memperelokkan akhlak kita, menyemaikan di dalam diri kita dengan akhlak sebagaimana yang ditunjuk kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita semua menjadi insan yang baik, maka kita akan mempunyai satu keluarga yang baik. Bila keluarga kita baik, masyarakat kita akan mempunyai masyarakat yang baik. Kalau kita semua jadi masyarakat yang baik, maka jadilah kita di negeri Kelantan ini satu masyarakat yang mulia, yang penuh dengan akhlak yang baik, yang akan menjadi contoh kepada semua rakyat di dalam negeri, di luar pada Kelantan. Kita nak kalau boleh rakyat Kelantan orang tengok jauh pun ada. Ni orang Kelantan. Kita tak sih orang Kelantan ni membawa stigma hak Jamil dulu. Hamba ingat kalau hamba belasan tahun dulu, kalau pergi luar daripada negeri Kelantan, orang buat menyanyi. Pasal masa tu orang Kelantan seru dicokit. Orang lama-lama sikit dia pengen ada. Jadi kita tak sih hak seru lagu tu. Kita nak oleh kerana kita ni pun sudah ada tajuk Kelantan Negeri Serambi Mekah. Orang yang nak mari sini, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional hak dogo-dogo pun bila dia mari sini, dia terpaksa oleh kerana suasana yang kita hidupkan di sini, terpaksalah letuk. Biarlah letuk saja atas kepala pun. Ya, dulu agama muka tak terima hidayah lagi. Tapi kita nak rakyat dalam negeri kita ni, semua rakyat wanita dalam negeri kita bertudung. Jadi kita balik tengok anak kita, isteri kita, anak saudara kita, adakah mereka telah
mengenakan pakaian yang mengikuti arahan ataupun ciri-ciri pakaian Islam. Kalau boleh dalam kampung kita tak sel ada kok apa pakai seluar tu, seluar adik baju adik, ada dah seluar adik baju adik, kok adik belaka orang ni dah kita tengok ke rumah. Ini trend orang muda ni. Jadi kita bermula dengan diri kita, bermula dengan keluarga kita, supaya kita akhirnya dapat membina satu keluarga dan masyarakat yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku di negara kita, betul lah hasil daripada pemerintahan Barisan Nasional 50 tahun. Ya, tapi kita di Kelantan pun tidak sunyi daripada masalah-masalah gangguan-gangguan, terutamanya terhadap kaum wanita. Dan kalau kita dengar peristiwa yang berlaku kepada seorang anak gadis di Jeli baru ini, ya, kita rasa sangat berkecita kerana beliau menjadi mangsa keganasan, mangsa dendam seorang lelaki kepada orang lain. Dendam pemok dia, tapi yang menjadi mangsa ialah anaknya. Ya, kalau berlaku kepada mak dia pun kita tidak rela kalau ini berlaku. Dan seharusnya orang Kelantan, kalau boleh kita toksik orang Kelantan perangai lagu. Tetapi realiti dalam masyarakat kita masih berlaku perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sumpah mahram kita ni antara yang tertinggi kalau mengikut statistik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga daripada Hospital USM. Tapi tak timbul dalam sebab ini semua kita mesti melakukan sesuatu untuk merubah keadaan ini. Dan tuan-tuan, terutamanya saya menyuruh kepada kaum lelaki, sebab kalau buat seminar ke apa, orang Tino mudah nak akhir, yakin ni panggil nak akhir. Hamba menyeru supaya pakak-pakaklah tegur menegur dan memperbaiki mana-mana lelaki yang bermasalah di dalam kampung kita. Kita kena mewujudkan semula semangat kerjasama, semangat gotong royong, semangat cakna di antara satu sama lain. Kerana ini adalah ajaran daripada Nabi kita. Ya, kita tidak menjadi seorang Muslim yang baik sehingga kita tidak menghiraukan apa yang berlaku kepada jiran kita. Dan tolonglah jaga anak-anak lelaki kita daripada gejala dadah yang begitu merunsingkan, sehingga kan ketua polis, saya ingat Kota Baru, Kota Semah pernah menyatakan bahawa dalam masa 10 tahun kita terpaksa import orang daripada luar untuk menjadikan menantu kepada anak gadis kita, kerana anak jatah kita semua masuk pusat sanitari. Ini satu realiti yang terpaksa kita berhadapan, dan kita inilah, tuan-tuan di sinilah yang seharusnya menjadi ejen perubah masyarakat untuk memperbaiki segala kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan kena mengambil tanggungjawab, kerana tuan-tuan adalah ketua kepada keluarga. Bila tuan-tuan tak sihat, maka isteri terpaksa menanggung segala bebanan. Bila tuan-tuan bermasalah, maka si isteri yang menanggung bebanan. Jadi sebagai akhirnya saya ingin menyeru kepada tuan-tuan semua dan puan-puan pun berlaku adillah kepada diri sendiri dan kepada suami, dan terutamanya kepada kaum lelaki. Di antara wasiat terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya yang terakhir, penyeruan khusus kepada kaum lelaki supaya berbuat baik kepada kaum wanita. Sebahagian kamu ada hak di atas isteri. Mereka, iaitu isteri-isteri, ada hak di atas kamu. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Jadi yang rasa sekadar itulah dulu sedikit daripada hamba. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan daripada hamba sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.